COVID-19 dengan mendidik keluarga dan komuniti. Amalkan 3W yang baik untuk melindungi diri daripada jangkitan. Patuhi SOP dan arahan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Pantau kesihatan diri untuk memastikan anda tidak bergejala sebelum memasuki tempat awam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal juduni wal juzami wa min syai'in asqa. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit serupa, gila, kusta dan daripada segala penyakit yang berbahaya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum dan salam sejahtera rakyat Malaysia yang dikasihi. Saya Sarah Erdina binti Arifin, membaca berita pendek. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 23 Februari 2021 jam 12 tengah hari. Kes sembuh 4,055 kes, 256,678 kes kumulatif, 89.1%. Kes baharu 2,468 kes, 288,229 kes kumulatif. Kes impor 4 kes, 2 warga negara, 2 bukan warga negara. Kes tempatan 2,464 kes, 1,549 warga negara, 62.9%. 915 bukan warga negara, 37.1%. Kes aktif 30,475 kes. Kes yang memerlukan rawatan di unit rawatan rapi ICU 196 kes. Kes yang memerlukan bantuan alat pernafasan 92 kes dan kes kematian 14 kes. 1,076 kes kumulatif, 0.37%. Selangor melaporkan kes harian baharu tertinggi iaitu sebanyak 932 kes, 37.8%. Daripada jumlah ini, sebanyak 579 kes, 62.1% adalah daripada kluster-kluster dan saringan kontak rapat COVID-19 yang aktif dijalankan di lapangan. Ini diikuti oleh Johor sebanyak 428 kes, 17.3% dan Perak sebanyak 308 kes, 12.5%. Sebanyak 175 kes, 7.1% yang dilaporkan pula adalah berkaitan kluster-kluster di penjara dan depot tahanan imigresen membabitkan kluster tembok bendera 107 kes, kluster tembok Bukit Besi 36 kes, kluster tembok Bengkalan Cepas 19 kes, kluster penjara Jalan Harapan 9 kes, kluster penjara Seberang Perai 2 kes, kluster penjara Jalan Sungai Jelok 1 kes dan kluster penjara Kepayan 1 kes. Kes-kes kematian pada hari ini melibatkan 10 kes di Selangor, 2 kes di Sarawak dan masing-masing 1 kes di Johor dan Sabah. Sebanyak 13 kes kematian melibatkan warga negara dan 1 kes bukan warga negara. KKM mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Berikut adalah maklumat terkini berkaitan kluster-kluster di Malaysia sehingga 23 Februari 2021. Jumlah kluster 1,095 kluster. Jumlah kluster baharu 13 kluster. Jumlah kluster yang telah tamat 586 kluster termasuk 8 kluster yang tamat pada hari ini, iaitu kluster Taman Kesedar, kluster Jalan Mainan, kluster Bahsayap, kluster Dialisis Malim, kluster Kampung Bukit Putra, kluster Bersepadu, kluster Kian Setapak dan kluster Jalan Canang Emas. Jumlah kluster aktif 509 kluster. Jumlah kluster dengan pertambahan kes baharu
Pada hari ini, 90 kluster dan kluster dengan pertambahan kes baru tertinggi pada hari ini adalah kluster tapak bina digital 8, 131 kes, kluster tempat medara 107 kes dan kluster jalan pelabuhan 95 kes. KKM juga ingin memaklumkan terdapat 13 kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini melibatkan 11 kluster berkaitan tempat kerja dan 2 kluster melibatkan komuniti. Perincian 13 kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu kluster Jalan Damai. Kluster tempat kerja ini melibatkan Dar Selangor. Kes-kes dan kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 pada 23 Februari 2021. Hasil saringan bersasar pekerja-pekerja sebuah kilang terletak di Jalan Damai, Kampung Batu Belah, Kelang. Sehingga 23 Februari 2021, sejumlah 95 individu telah disaring di mana 18 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Subang 3. Kluster tempat kerja ini melibatkan Darah Petaling di Selangor. Kes-kes dalam kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 mula pada 20 Februari 2021. Hasil saringan bersasar pekerja-pekerja sebuah kilang letak di Jalan Sumbang 3, Subang Jaya Industrial Estate Petaling. Sehingga 23 Februari 2021, sejumlah 68 individu telah disaring di mana 16 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Jalan Serendah. Kluster tempat kerja ini melibatkan Darah Petaling, Sepang, Kelang dan Gombak di Selangor. Kes-kes dalam kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 pada 19 Januari 2021. Hasil saringan bersasar pekerja-pekerja sebuah kilang yang terletak di Jalan Serendah, Industrial Estate Shah Alam. Sehingga 23 Februari 2021, sejumlah 1,000 individu telah disaring di mana 30 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster tapak bina digital 8. Kluster tempat kerja ini melibatkan Darah Kulai dan Johor Bahru di Johor. Kes-kes dalam kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 mula pada 16 Februari 2021. Hasil saringan bersasar pekerja-pekerja sebuah tapak bina yang terletak di Jalan Digital 8, Taman Perindustrian Kulai. Sehingga 23 Februari 2021, 964 individu telah disaring di mana 133 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Jalan Cyber 9. Kluster tempat kerja ini melibatkan Darah Kulai di Johor. Kes-kes dalam kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 mula pada 20 Februari 2021. Hasil saringan bersasar pekerja-pekerja sebuah kilang terletak di Jalan Cyber 9, Taman Perindustrian Senai Ivy Kulai. Sehingga 23 Februari 2021, sehingga 199 individu telah disaring di mana 12 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Jalan Tebrau Pandan. Kluster tempat kerja ini melibatkan Darah Johor Bahru di Johor. Kes indeks dalam kluster ini iaitu kes ke-273,867 dilaporkan positif COVID-19 pada 18 Februari 2021. Hasil saringan video bergejala. Kluster ini melibatkan sebuah pasar yang letak di Jalan Tebrau Pandan, Johor Bahru. Sehingga 23 Februari 2021, sejumlah 112 individu telah disaring di mana 18 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Jalan Wawasan 16. Kluster tempat kerja ini melibatkan Darah Batu Pahat di Johor. Kes indeks dalam kluster ini iaitu kes ke-273,890 dilaporkan positif COVID-19 pada 18 Februari 2021. Hasil saringan individu bergejala. Kes-kes dalam kluster ini telah melibatkan pekerja-pekerja sebuah kilang letak di Jalan Wawasan 16, kawasan perindustrian Seri Gading, Batu Pahat. Sehingga 23 Februari 2021, sejumlah 138 individu telah disaring di mana 7 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Jalan Setiawangsa. Kluster tempat kerja ini melibatkan Darah Setiawangsa di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes-kes dalam kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 pada 23 Februari 2021. Hasil saringan bersasar pekerja-pekerja sebuah pasaran yang terletak di Taman Setiawangsa Titiwangsa. Sehingga 23 Februari 2021, sejumlah 120 individu telah disaring di mana 51 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Jalan Payam. Kluster tempat kerja ini melibatkan Darah Ceras dan Titiwangsa di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes-kes dalam kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 mula pada 11 Februari 2021. Hasil saringan bersasar pekerja-pekerja sebuah pasaran yang terletak di berhampiran Jalan Bayam Ceras. Sehingga 23 Februari 2021, sejumlah 128 individu telah disaring di mana 13 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini.
Kluster Jalan Muhibah. Kluster komuniti ini melibatkan daerah Bentong di Sarawak. Kes indeks dan kluster ini telah dilaporkan. Kes indeks dan kluster ini iaitu kes ke 274,498 dilaporkan positif COVID-19 pada 18 Februari 2021. Asal saringan individu bergejala. Kluster ini melibatkan satu majlis sosial yang berlangsung di Jalan Muhibah Betang. Sehingga 23 Februari 2021, sejumlah 110 individu telah disaring, di mana 18 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Tapak Bina Jalan Ekar. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Seremban di Negeri Sembilan. Kes-kes dalam kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 9 Februari 2021. Hasil saringan siasat pekerja-pekerja sebuah tapak bina letak di Jalan Ekar 13, Kampung Rantau, Seremban. Sehingga 23 Februari 2021, sejumlah 170 individu telah disaring, di mana 50 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Taman Mawar. Kluster komuniti ini melibatkan daerah Sandakan di Sabah. Kes indeks dalam kluster ini iaitu kes ke 286,694 dilaporkan positif COVID-19 pada 23 Februari 2021. Hasil saringan individu bergejala. Kluster ini melibatkan satu majlis sosial yang berlangsung di Taman Mawar Sandakan. Sehingga 23 Februari 2021, sejumlah 15 individu telah disaring, di mana kesemua kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Jalan PKNK 33. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Kuala Muda di Kedah. Kes-kes dalam kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 mula pada 16 Februari 2021. Hasil saringan bersasar pekerja-pekerja sebuah kilang yang terletak di Jalan PKNK 33, kawasan perindustrian Sungai Petani, Kuala Muda. Sehingga 23 Februari 2021, sejumlah 255 individu telah disaring, di mana 40 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Aktiviti himpunan dianjurkan tanpa mematuhi SOP dapat meningkatkan risiko penularan jangkitan COVID-19 pada orang ramai. Justeru, adalah amat penting bagi kita sentiasa waspada dan berusaha melindungi diri sendiri, keluarga dan juga masyarakat di sekeliling kita daripada mendapat jangkitan COVID-19. Penularan virus ini boleh dielakkan dengan sentiasa memastikan penjarakan fizikal yang selamat, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer serta pemakaian alat pelitup muka. Kepada seluruh rakyat Malaysia, kita sedang berada dalam gelombang ketiga COVID-19. Oleh itu, usaha lagi kita menentang dan menyalahkan antara satu sama lain. Dan itu kita bagilah semula macam mana kita menentang siapa pandemik ini yang melanda di negara kita. Patuhlah SOP yang dikeluarkan kerajaan. Elakkan 3S dan juga amalkan 3W. Marilah sama-sama kita menentang semula virus COVID-19 ini walaupun vaksin masih belum diperolehi. Tapi sekurang-kurangnya vaksin kita adalah patuh SOP dan amalkan penjarakan fizikal. Berkata situasi peningkatan kes COVID-19 dalam negara yang telah mencapai jumlah kumulatif sebanyak 288,229 kes. Masyarakat dinasihatkan terlebih berwaspada dan berhati-hati dalam mengurangkan risiko penularan jangkitan COVID-19. Ini sahaja yang dapat saya hari ini. Dan imunisasi loaded volume syringe ataupun picagari LDV dicocok masuk ke bahu Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin dan dicabut keluar. Alhamdulillah sempurna sudah proses suntikan dos pertama bagi vaksin Comirnaty Pfizer BioNTech untuk Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin.